ruang untuk berbahas. Tuan Sri yang bertuah, saya berpendapat bahawa jelas dengan adanya show SPR ini, jelas SPR adalah jentera bagi menjamin kemenangan Barisan Nasional dan dengan tujuan untuk mengukuhkan lagi kedudukan mereka dengan mengembalikan 2/3 kuasa mereka. Ahli yang berhormat, ahli yang berhormat, stampin dulu yang berhormat. Dulu. Ahli yang berhormat, saya beri 15 menit kepada setiap pembahas. Kalau ada bising macam begini, macam mana kita dengar ucapan berkualiti? Jangan ganggu, sila stampin. Sila teruskan. Jangan ganggu ahli yang berhormat. Jadi, okey, diam. Biar saya bahas, okey. Dalam mengagihkan sepandan sekarang pun, walaupun pembangkang mendapat popular vote lebih daripada 52%, kita hanya mendapat 40% kerusi parlimen. Ini menunjukkan bahawa SPR gagal menjalankan tugas mereka selama ini pun. Bahkan dengan adanya show pembahagian pilihan raya pada hari ini, terbukti pembahagian pilihan raya ini from bad to worse. Begitu tidak profesional SPR. Dan SPR bakal to form a new party and join Barisan Nasional. Apakah tujuan sebenarnya SPR? Dalam keadaan Barisan Nasional yang begitu tidak popular, adakah SPR hanya akan berpuas hati di mana hanya dengan adanya popular vote 60 hingga 70% barulah kerajaan Barisan Nasional boleh ditukar? Tetapi kita bersyukur kerana rakyat tidak bodoh, dan ini terbukti apabila kita mendapat sokongan majoriti daripada rakyat Malaysia. Saya nak masuk technicality dulu, ya. Siapa yang makan cili, dia terasa pedas, ya? Poin saya yang pertama, sudah makan cili, ya. Poin saya pertama, ketidakseimbangan dari segi jumlah pengundi, ya. Mengikut Federal Constitution 13 Schedule Section 2C, dengan izin, the number of electoral within each constituency in a state ought to be approximately equal, except that having regards to the greater difficulty and so on and so forth. Tetapi apabila kita lihat dari segi pembahagian DUN, di mana N54 pahlawan adalah 5 kali lebih ganda daripada N26 gedung, di mana N54 pahlawan jumlah pengundi adalah 31,000 lebih, iaitu dari segi EQ ataupun electoral quota adalah 132% under representation. Dari segi N26 gedung adalah negatif 53% ataupun over representation. Dari segi kawasan parlimen pula, apabila kita melihat kawasan parlimen P195 iaitu Bandar Kuching adalah 4.3 lebih banyak daripada P207 Igan. Bandar Kuching dari segi EQ 119% under representation. Maka P207 Igan adalah negatif 49% over representation. Yang tidak munasabahnya adalah, saya tidak faham, sebelum show yang dikemukakan ini, Bandar Kuching mempunyai 50,000 lebih pengundi. Tetapi selepas show ini, Bandar Kuching sekarang ditambah menjadi 78,000. From bad to worse. Biar saya tunjukkan. Kalaulah kita tengok negara seperti Kanada, EQ mereka adalah dalam lingkungan 10%. New Zealand 50%. USA 0%. Sepatutnya kita perlu tanya Presiden Obama macam mana dia buatlah, ya? Belajar daripada Presiden Obama. USA 0%. Tetapi
Tapi SPR paling besar 119%. From bad to worse. Jadi jelas menunjukkan bahawa SPR sudah jadi tidak relevan. Bukan saja gagal menjalankan tugas mereka selama 50 tahun ini, maka pada hari ini from bad to worse dengan show-show yang ditunjukkan. Kedua, bantahan. Saya nak bagi satu contoh. Dari segi technicality, nanti banyak pembahas akan bahaskan. Contoh yang kedua, biar kita tengok bantahan yang telah pun dibagikan kepada SPR. Di kawasan saya, kawasan Stamping, ada bantahan daripada jurucakap mereka. Saya bagi contoh. Jurucakap Chai Mui Sim, ini dari SUPP, kawasan Stamping saya. Mereka membuat bantahan bahawa bantahan adalah untuk memindahkan DM Batu 4 dari N13 Batu Kitang ke N12 Kota Sentosa dalam parlimen yang sama. SPR bersetuju. Ini memperkukuhkan Batu Kitang. Lagi satu bantahan, dua bantahan. Relax Juru cakap Lo Ke Chiang, ada dua bantahan ini Ini dari mana? Dari SUPP lah. SUPP Bahasa Nasional, daripada Bahasa Nasional. Bantahannya adalah untuk dengan memindahkan semula bantahan ke atas N11 Batu Lintang di bawah Parlimen P195 Bandar Kuching dan N14 Batu Kawah di bawah Parlimen P96 Stamping. Bantahan adalah untuk memindah semula DM tersebut dari Batu Kawah balik ke Batu Lintang. Ini adalah untuk memperkukuhkan Dun Batu Kawah. SPR setuju. Kenapa SPR setuju? He's the expiring candidate for the next election. Jadi apakah tujuan SPR? Bantahan daripada pihak kita setelah membuat kajian dalaman, SPR tidak setuju. 4 bantahan, 1 daripada kita atas kajian dalaman, 3 daripada Barisan Nasional. Barisan Nasional semua SPR setuju. SPR is no more relevant. Seumpamanya jentera bagi Barisan Nasional untuk memperkukuhkan kerajaan Barisan Nasional, mempertikaikan demokrasi di Malaysia. Kalau you popular, you vote apa? Popular vote. Apa poin saya yang terakhir? Dia ambil apa popular vote tu? Minta penjelasan. Dalam Dewan Yang Mulia ini. Minta penjelasan. Minta penjelasan Stamping. Silakan, Bandar Kuching. Saya dengar apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat daripada Stamping, di mana SPR memangnya tugasnya nampaknya untuk meningkatkan itu chance of winnability of Barisan Nasional. Ini satu-satu tujuan untuk persepadangan ini. SPR itu namanya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Lebih baiklah kalau itu tujuan mereka atau tugas mereka, lebih baiklah kita tukarkan. Jangan memburukkan nama baik Suruhanjaya. Tukarkan sebagai jabatan pilihan raya lah, jabatan di dalam Jabatan Perdana Menteri. Lebih baik macam itu. Jangan memburukkan nama baik Suruhanjaya yang sepatutnya satu badan yang adil, yang independen, dan bukanlah satu jabatan paket Perdana Menteri. Adakah Yang Berhormat Stamping setuju dengan saya kita tukarkan nama Suruhanjaya kepada jabatan pilihan raya? Lebih baiklah. Yang Mas Stamping boleh sedikit juga berkaitan dengan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Stamping. Tadi Dewan Yang Mulia ini telah dikejutkan bagaimana persempadanan kawasan kali ini begitu menakjubkan.
perbezaan yang begitu ketara di antara kawasan. Setujukah Yang Berhormat Stamping? Di bawah sistem demokrasi kita, persempadanan Dewan Undangan Negeri mesti mencerminkan sistem demokrasi one man, one vote, one value. Jika dia gagal, maka adalah tanggungjawab ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini wajib tolak secara bulat-bulat persempadanan yang telah menjahanamkan sistem demokrasi kita. Setujukah Yang Berhormat Stamping mengikut perlembagaan persekutuan? Saya memang bersetuju dengan Yang Berhormat Taiping dengan Bandar Kuching. Jadi SPR ni sepatutnya tukar kepada jabatan dan tidak sepatutnya dalam jabatan Perdana Menteri. Ya, tidak sepatutnya bias. Saya bagi contoh yang terakhir, ya, pada minggu yang lepas. Dalam Dewan Yang Mulia ini, apabila kita tanya kenapakah SPR menarik balik bagi pihak politik untuk membuat pendaftaran pengundi seperti yang telah pun dilaksanakan dengan begitu efektif sekali, free for SPR dengan izin. Tetapi jawapan yang diberikan oleh SPR adalah selepas kajian dalaman dibuat daripada SPR, mereka mengambil keputusan untuk tidak membenarkan penolong pendaftar pemilih daripada wakil politik. Jadi oleh kerana keputusannya adalah berdasarkan kajian dalaman, saya minta laporan daripada kajian tersebut daripada menteri dan menteri, ya. Terima kasih menteri ada bagi jawapan, dan jawapan yang saya terima daripada menteri dalam jabatan Perdana Menteri adalah, saya baca ada sikit saja, saya quote peringkat ini saja. Untuk makluman ahli yang berhormat, kajian tersebut dijalankan untuk digunakan pakai sebagai asas dan rujukan dalaman SPR sahaja dan bukan disediakan untuk edaran kepada pihak luar. Kajian apa ini? Mana buktinya bahawa pemandu penolong pengundi dari pihak politik tidak efektif? Where is the quantitative study daripada SPR? Jadi ini menunjukkan bahawa SPR got something to hide. Jika kajian dalaman telah pun dibuat untuk menunjukkan bahawa prestasi daripada penolong pendaftar pengundi daripada pihak politik tidak efektif, tunjukkan, buktikan. Tetapi SPR tidak dapat melakukannya kerana mereka adalah, satu kali lagi saya nak menyatakan, adalah jentera bagi Barisan Nasional. Sekian, terima kasih.